Saat hari ini membuka lembaran baru, semoga pekerjaan semua dibuka buat anda semua. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Bersama saya Irfan Seminar dan juga bersama saya Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini kami akan menemani anda sepanjang 2 jam siaran untuk hari ini. InsyaAllah daripada jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. Jadi anda juga boleh menonton kami menerusi aplikasi RTM Klik untuk memudahkan anda. Mungkin sambil drive tu boleh dengar juga lah kan. Betul. Ataupun di Facebook boleh juga di Nadi 3 pagi. Selamat pagi Malaysia. Ya, hari ini hari Rabu dan kita bawakan lembaran baru 1 November 2023. Pastinya pelbagai iktizam baru kita bawakan untuk anda semua dan kita kena bersemangat hari ini semua. Ya, semestinya kan. Jadi seperti biasalah kalau kita nak bersemangat kita kena kongsi paparan berita semalam. Betul juga kan. Jadi kita bawakan terlebih dahulu ini pemukiman yang akan berlaku Malaysia bersama dengan Singapura. Jadi ada cahaya di hujung terowong ini yang diungkapkan mengenai isu tertunggak Malaysia dan Singapura yang kini berada pada dimensi baharu. Jadi kemajuan demi kemajuan mengenai isu tertunggak Malaysia dan Singapura yang kini berada dalam fasa dimensi baharu, kita mengharapkan ia dapat dicapai demi manfaat ekonomi dua hala dan keperluan rakyat. Dan isu bekalan air dari Johor ke Kota Singa ini antara yang menjadi tumpuan utama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk diselesaikan menerusi sesi pemukiman dua negara yang ke-10. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengesahkan komitmen mereka seperti diperuntukkan dalam Perjanjian Sungai Johor 1962. Dan menurut penganalisis ekonomi, fellow kanan dan koordinator kajian ekonomi serantau Yusof Ishak Institute Dr. Casey Lee, usaha untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran bekalan ini melibatkan pelaburan dan penggunaan teknologi baharu. Jadi rundingan ni mengenai harga bekalan air ini mentah dan terawat pula perlu mendapat persetujuan bersama untuk mengambil kira beberapa faktor yang lain pula. Ya, betul. Itu dia. Dan antara yang lain juga sementara itu berhubung penggunaan ruang udara, Dr. Casey menyatakan kajian semula pengaturan delegasi bagi menyediakan perkhidmatan trafik udara di selatan Semenanjung memberi manfaat kepada dua hala. Baik, itu berita antara dua hala iaitu Singapura dan juga Malaysia. Dan kita selanjut ke berita seterusnya. Okey, buat pengetahuan semua, bermula November sehingga Mac nanti akan berlaku peralihan monsun timur laut dan ini merupakan inisiatif kerajaan untuk kita bersiap siaga ke arah itu sebenarnya. Ya, okey. Kalau kita buka di sini, kita buka balik pertambangan banjir ini ya. Ya, kita betul. buka satu persediaan banjir 500,000 sukarelawan Selangor siap sedia. Ya, 5,000. 5,000 Ya. di Selangor bersiap sedia untuk menghadapi monsun timur laut termasuk kemungkinan banjir. Exco Pengurusan Bencana Muhammad Najwan Halim berkata unit sukarelawan tersebut sentiasa dikemas malah jumlahnya bertingkat dengan penyertaan baharu individu berumur 18 tahun ke atas. Ya, itu dia. Dan juga persediaan telah pun dilakukan daripada sekarang lagi untuk memastikan ianya akan berlaku antara November sehingga Mac. Jadi persediaan perlu dia lakukan dari segi bagaimana untuk menyelamat orang ketika berada di dalam situasi banjir dan juga persediaan awal lah supaya kita dapat menghadapi situasi itu dengan baik. Dan antaranya yang turut bekerjasama adalah NADMA untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik. Dan ada beberapa kawasan juga yang menjadi tumpuan. Antaranya itu seperti kawasan di Cerun-Cerun dan juga kawasan orang kata hotspot lah kan. Itu dia antara menjadi tumpuan kita supaya dapat memudahkan. Dan anda juga perlu bersedia bagi keluarga yang seringkali mungkin berada di penempatan yang seringkali banjir, perlu sentiasa bersedia dan juga ketepikan barang-barang yang penting seperti dokumen-dokumen penting untuk berada di dalam beg yang orang kata beg standby untuk memudahkan sekira berlakunya banjir. Jadi itu antara perkara yang perlu kita lakukan daripada sekarang sebelum betul-betul berlakunya situasi banjir. Dan sekiranya anda telah mendapat notis untuk keluar dari rumah, terus keluar, jangan melengah-lengahkan masa lagi kerana itu adalah ancaman yang diberitahu kepada anda. Jadi anda perlu untuk bersiap siaga dan terus melakukan apa yang terbaik untuk memastikan diri anda selamat daripada keadaan banjir nanti. Okey, kita akan lihat pula ini berkenaan dengan satu perkembangan terkini dalam ekonomi negara kita. Pasaran ayam diharap lebih cekap bersaing sihat. Ini merupakan kata daripada analisis ekonomi. Jadi penambatan subsidi dan kawalan harga ayam adalah sebahagian daripada langkah rasionalisasi subsidi oleh kerajaan. Dan menurut penganalisis ekonomi berkata pengampungan harga yang diimbangi oleh penawaran dan permintaan membolehkan pasaran kembali bebas dan bersaing secara sihat. Dan jelasnya juga ia langkah yang tepat dalam mengurangkan ketirisan subsidi yang ketika ini turut dinikmati oleh warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Ya, betul. Dan antara yang lain juga diharapkan dengan tindakan ini pasaran ayam akan menjadi lebih cekap kerana ia bergantung pada permintaan dan penawaran. Dan justru antara yang lain juga penjimatan subsidi sehingga 100 juta sebulan akan membolehkan kerajaan menyalurkan peruntukan tersebut kepada kumpulan bersasar seperti golongan B40 dan juga miskin tegar. Dan antara yang lain iaitu Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan kerajaan bersetuju agar subsidi dan kawalan harga ayam ditamatkan berkuat kuasa hari ini 1 November. Ia selaras dengan pendekatan penyasaran semula subsidi secara berfasa yang dilaksanakan oleh
pihak kerajaan. Ya, dan untuk membantu golongan B40 dan juga M40, dikatakan mereka akan memberikan subsidi bersasar kepada mereka yang memerlukan. Betul. Jadi ini merupakan fasa yang kita akan lihatlah bagaimana kemas kininya nanti, dan itu akan dibawakan oleh kita juga dalam sebentar lagi kan. InsyaAllah. Seterusnya kita akan lihat ini perkembangan yang sedang berlaku di Palestin dan juga Israel, konflik di antara mereka negara ini. Dan kalau kita lihat ini adalah pendirian negara kita sendiri apabila kita telah mendapat Kementerian Luar mendedahkan menerima 3 notis tata tindak daripada Kedutaan Besar Amerika Syarikat di Kuala Lumpur susulan pendirian Malaysia yang tegas untuk tidak melabel Hamas sebagai pengganas. Jadi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan notis itu diterima masing-masing pada 13 Oktober, 18 Oktober dan juga 2 hari lepas. Dan kalau kita lihat di sini Datuk Seri Anwar turut mendedahkan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat telah dipanggil Jabatan Negara Amerika Syarikat susulan pendirian negara berhubung konflik Israel-Palestin. Ya, itu dia antara ancaman-ancaman yang kita terima dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tetap dengan pendirian kita, Kerajaan Malaysia tetap dengan pendirian kita untuk sentiasa menyokong dan memberikan sepenuhnya sokongan kepada Palestin dan juga Gaza ketika ini. Jadi kita kena banyakkan doa, banyakkan tindakan dan juga usaha kita yang boleh kita lakukan adalah perang media antara yang lain, dan juga kalau kita lihat sekarang ni ramai juga yang boikot dan itu antara usaha-usaha yang dapat kita lakukan bersama-sama untuk memastikan Palestin mendapat kemerdekaan. Jadi doa umat Islam, doa semua, bukan saja umat Islam, tak kira bangsa maupun agama, kita semua perlu berdoa sama-sama dan juga melakukan pelbagai usaha yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan kemerdekaan buat mereka. Baik. Okey, kalau kita nak lihat sekarang ini satu lagi perkembangan berkaitan dengan apa yang tengah berlaku di sana di Palestin dan juga konflik di antara Israel, dan semalam merupakan hari yang ke-25. Kalau kita boleh bacakan di sini kemas kini tentang apa yang berlaku di sana. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, jumlah rakyat Palestin yang terbunuh dalam serangan Israel ke atas Gaza telah meningkat kepada 8,306 termasuk 3,457 kanak-kanak dan 2,136 wanita, manakala lebih 21,000 orang cedera. Dan sementara setakat ini hanya 1,500 warga Israel telah terbunuh dalam konflik tersebut, dan ketika ini seramai 2.3 juta penduduk Gaza bergelut dengan kekurangan makanan, air, bahan api dan ubat-ubatan akibat sekatan Israel ke atas kawasan tersebut. Dan sementara jurucakap Tentera Zionis Dana Hagari dengan angkuhnya mengumumkan mereka memperluaskan operasi dan bergerak ke fasa perang seterusnya, perang terhadap Hamas termasuk operasi darat. Ya, itu dia. Dan dalam Islam, apa yang boleh kita lakukan ketika perang adalah kita tidak boleh mengancam wanita, warga emas dan juga kanak-kanak. Tetapi inilah perkara yang berlaku, dan di manakah hak asasi manusia. Betul. Itu antara perkara yang kita semua mempertahankan. Jadi perlu untuk fikir keadaan dan juga bagaimana keadaan hospitalnya, bagaimana perlu untuk memberi rawatan kepada ibu-ibu yang ingin melahirkan tanpa dibius. Jadi itu antara situasi-situasi yang berlaku di sana. Jadi ini antara perlu kita perjuangkan agar mereka mendapat hak asasi sebagai seorang manusia. Dan kalau kita berkemampuan, jangan lupa untuk kita menyalurkan bantuan dan sumbangan, dan kalau tidak kita hanya boleh berikan doa kepada mereka semua, dan doa adalah sebaik senjata dalam Islam. Jadi dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka.